أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala masih lagi memberi keizinan kepada kita dapat sama-sama berada rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bekalan yang kita cari ini membawa sebagai jadi bekal untuk akhirat. InsyaAllah kita tengok pada sambungan pada muka surat yang ke-60. 61. Pada muka surat 61, iaitulah adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincir matahari. Terkadang waktu pagi ni duduk saja kerja pun tak ada. Hari minggu tak tahu nak buat benda maka ada amalan dia. Amalan yang boleh kita isi dengan waktu yang kosong itu dengan amalan-amalan untuk mencari bekal akhirat. Apa dia? Kata musannif rahimahullahu ta'ala, salah satu di antara empat perkara di bawah ini ialah, ni adab lah. Apa benda yang kita nak buat ni? Yang pertamanya yang terlebih afdal, bahawa engkau habiskan waktumu itu dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Itu tak? Ke bawah ni? Bermacam-macam. Dan ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu. Gitu. Tak lagi. Dan bermula ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Sehingga engkau kena dengan kehalusan penipuan syaitan ketika ia menggoda ulama su yang berhasil menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi pula apabila waktu pagi, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, adab setelah daripada terbit matahari sampailah gelincir waktu zuhur, apa dia? Iaitulah hendaklah kamu mencari ilmu yang bermanfaat. Di mana ada majlis ilmu, maka hendaklah kamu hadir. Mana ilmu yang manfaat, ilmu yang menambahkan ketakwaanmu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang menambah pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan. Ilmu yang manfaat lagi, mana ilmu mana kata tahu akan tipu daya syaitan. Mana? Mari wa amal ibadah, mari tipu daya dalang dia kata yedah ni. Panggil ilmu boleh mana menambah akan
terhadap pengetahuanmu terhadap tipu daya syaitan, iaitulah ilmu tasawuf lah. Sehingga kamu kena dengan halus tipuan daya syaitan ketika ia menggoda ulama su. Mana ulama su? Ulama yang jahat. Asalnya jahil tapi berpakaian dengan pakaian ulama. Tak ada ilmu tapi berlakon. Tak apa berlakon kata ni ulama besar, ulama sekian ia dakwa diri. Padahal ilmu tak ada. Maka Nabi kata yang paling aku takut sekali iaitulah daripada Dajjal, iaitulah ulama yang su, ulama yang jahat. Ulama yang mana dia menipu daya orang. Sedangkan dia sendiri pun tak beramal dengan perkara tu. Dia pun tak buat. Panggil ulama yang su, ulama yang jahat. Dia menyuruh orang dengan buat akal kebaikan. Tapi masa yang sama dia tak buat dengan perkara tu. Dan berhasillah menjadikan mereka sebagai sasaran kemurkaan Allah Ta'ala dan kemarahannya Allah Ta'ala. Sebab itulah kata Ibn Raslam, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'malam. Orang yang berilmu, dia tidak beramal dengan ilmunya. Ada ilmu banyak, tapi tak beramal dengan ilmu. Tak pernah buat langsung. Amal tak buat amal malah. Tapi dari segi ilmu Allah banyak. Maka kata Ibn Raslam, fa'alimu bi'ilmihi lam ya'lam. Orang ni lah yang lebih dulu diazab oleh Allah Ta'ala, nak dibandingkan orang yang kufur sembah bahala. Sembah bahala ni tetap dah kena azab Allah Ta'ala. Mana imam berkekalan. Ada pun orang yang ulama yang jahat ni, mana dia tahu tapi dia tidak beramal, maka Allah Ta'ala kata Ibn Raslan, orang ni lah yang mula-mula terlebih dahulu digoda oleh dimasuk neraka oleh Allah Ta'ala berbanding dengan orang yang kafir sembah bahala. Sebab tu dia kata ilmu apa? Ilmu yang kamu tahu akan goda yang syaitan. Syaitan ni dipandang goda. Dia goda dengan cara orang ibadat, cara orang ibadat. Dia goda orang ilmu dengan cara ilmu. Dia cara orang jahil dengan cara orang jahil. Dia goda berbagai-bagai. Kerana anak syaitan kata bahawa selagi mana tak kiamat, selagi tu dia akan goda anak Adam. Apabila Allah Ta'ala kata, apabila Allah Ta'ala suruh syaitan ni sujud pada Nabi Adam, usjudu li Adam fasajadu. Sujudlah sekalian kamu wahai malaikatku, wahai semua makhlukku, akan anak Adam. Allah Ta'ala suruh sujud lagi. Sujud ni merendah diri lah. Bukan kata sujud sembah Nabi Adam. Ayatnya nak menghormati akan Nabi. So hormatlah. Kata ulama kata sujud di sini bukan sujud sembah. Sujud iaitulah hormat. Hormat kepada Adam. Kerana Allah kerana arahan daripada Allah Ta'ala suruh sujud. Maka yang membatas apa dia? Iaitulah iblis. Laknatullah. Dia ibatah. Dia kata nak sujud lagu mana Nabi Adam ni? Sedangkan aku ni terlebih baik daripada dia. Malaikat iblis kenapa? Aba wastakbara, kerana dia ni ada sifat takabur, sombong. Sombong dalam diri Allah, megahnya dia ni ilmu banyak. Dia ni yang panggil ketuanya bagi malaikat sebelum daripada dia jadi syaitan, nama ni iaitu Azazil. Azazil ni iaitulah guru bagi malaikat. Dia ngajar malaikat. Tapi oleh kerana ada sifat takabur dalam diri, bahasa sombong. Sombong ni bukannya orang lain dengan Tuhan. Sombong ni depan Tuhan terus. Tuhan terus serta-merta tak buat. Lalu bila Tuhan kata, apa sebab kamu tak sujud Nabi Adam ni? Ana khairum minhu, katanya aku ni terlebih baik daripada dia ya Tuhan. Kata berasa diri lebih baik. Sebab tu kalau manusia ada orang, dia berasa dia ni lebih baik daripada orang tu. Dia ni buat satu kebaikan, Allah akulah lebih baik, berasa baik dalam diri. Takut bimbang jadi macam iblis. Berasa sombong dalam diri. Mana tambah patuh, tambah tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pucuk dia. Pucuk kerana tambah sujud Nabi Adam, tambah hormatnya kepada Nabi Adam.
Nah, sebab apa dia? Ana khairum minhu, aku terlebih baik. Dah khalaqtahu min tin wa khalaqtahu fin nar. Mau jadikan Adam ni daripada tanah. Dan sedangkan aku ni mau jadi daripada api. Dah tanah dengan api hak mana besar, api apa besar. Dah. Tapi hak kalau kita telik pada akal fikir kan tanah hebat lagi. Baru kalau api ni bakar tanah, kita timbul tanah habis. Dah, padang lalu dah. Nak pergi lepas tanah situ padang habis. Menunjukkan kata tapi setan ni tersilap. Sebab apa weh? Kerana sifat takabur. Dah tu cara orang ilmu. Nah, dia ada pula cara orang ahli perniagaan habis juga. Ada orang ahli amal habis juga. Sebab berasa sombong. Beramal dengan amalan, tambah belajar pula dengan ilmu agama habis juga. Sebab tu dia kena ada dua-dua, ilmu dan juga amal. Maka ilmu sini ilmu yang memberi manfaat supaya boleh boleh tahu akan tipu daya syaitan. Mana ilmu ni? Kitab ni. Kitab yang dikatakan oleh Imam Ghazali ni, dia kitab nak membicarakan tentang hati. Hati kita hak duk dalam lah. Kadang-kadang orang tengok Allah baiknya dia ni. Mari mayang semua, pergi sejid semua. Mari dengar kuliah semua. Tapi dalam dia kata dok pakai belaka orang habis dah habis dalam ni dia rasa aku ni harap aku seorang je lah, aku yang boleh buat belaka ni. Mana dia tak bergantung habis dah pergantungan dia dengan Allah Subhanahu taala. Dia berasa diri dia hebat habis amalan hak buat pun jadi habis juga. Sebab itulah dia kata nak tahu akan tipu daya syaitan. Syaitan dia tipu halus, syaitan dia tak ada ugu. Macam kita ni, orang panggil syaitan manusia, you ugu. Nak buat tambuh, nak buat aku tembok. Nak buat aku bunuh, tu syaitan manusia. Ada pun syaitan, hak dikatakan syaitan yang mana syaitan jin ni, dia cuma membisik. Dia bisik di tasang. Hari ni berasa nak buat baik. Dia kata tak payahlah, mari. Esok ada lagi. Hari ni ada konsert ni, malam ni. Ataupun hari ni ada bola dia kata Manchester dengan Chelsea tak ni. Dia bisik dalam. Maka tak mari dah. Baru tipu anda ya syaitan. Lalu bila mari buat ibadat dah. Mari pula tipu. Dia kata mu seorang je lah, hak baik sekali. Orang lain dah ya. Orang lain dah pakai belaka, aku seorang je. Mari dalam berasa ujub. Berasa heran dalam diri boleh buat baik. Maka ni pun habis juga. Dan lagi pula dia kata ketika ia menggoda ulama su yang berhasil menjadi mereka sebagai sasaran kemuka Allah Ta'ala dan kemarahannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala marahlah. Orang yang berpakaian dengan pakaian ulama tapi dia tak suruh dengan perkara kebaikan. Dia suruh kebaikan tapi dia tak buat kebaikan itu. Dan lagi pula dia ni buat segala akal hukumnya dengan hukum mengikut akal fikiran. Akal fikiran bukan mengikut hukum dalam Al-Quran tak. Dan lagi pula dia kata kerana mereka telah membeli dunia dengan agama. Sebab apa gitu ulama maksud ni? Kerana dia telah membelikan dunia dengan agama. Dia sanggup gada agamanya kerana dunia. Agama dia tahu sekian-sekian. Tapi bila wari dengan duit, wari dengan mana? Wari buat hukum hakam, dia kata kalau waktu ubitkan tak boleh pula bahagian aku. Mari tu. Bahagian dia senyap lagi. Kenapa ada bahagian? Sebab tu jangan jadi macam satu kisah. Ulama ni. Mana bila nak buat satu-satu hukum, ada orang mana? Mau panggil hukum tak tetap. Pergi seorang ni nelayan, pergi ngai lah. Boleh ikan bapak so ikan. Maka tanyalah orang alim. Dia kata lagu mana Tok Guru? Ikan besar ni boleh makan tak? Dia kata ikan besar ni tak boleh makan, haram tu. Allah dia kata kita baru nak bagi sebahagian dengan Tok Guru. Tak boleh makan, nanti dulu. Tengok dulu dalam. Lagu mana boleh tak? Bila boleh bahagian, dia kata boleh. Kenapa? Kerana ada bahagian ni tak boleh. Kerana orang ulama su dia sanggup menggadaikan akan mana agamanya kerana dunia. Dengan jual dunia sanggup. Sanggup apa takut hilang jawatan sanggup. Bahawa aku akan diketepikan. Dan menjadikan ilmu sebagai alat
yang digunakan untuk mengambil harta sultan. Ulama su apa jenis pendirian ulama su ni. Orang panggil dia kata mana? Iaitulah ciri-ciri ulama su. Iaitu ulama jahat ni, iaitulah dia menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan. Tak, sebab tu orang menuntut ilmu agama, apa panggil hak penting sekali niat. Baik, apa itulah apa panggil dalam bab orang menuntut ilmu ni, ya Nabi tekan sekali bab niat. Sebab tu dalam hadis Riyadhus Salihin, dia menetapkan mula-mula bab niat. Tak. Sebab itulah Allah Nabi kata al-a'malu binniyat. Bahawa amal ni dia terhenti atas niat. Walaupun amal kebaikan, kalau niat dak comel kau. Tak. Niat mari nak belajar apa nak belajar ni, mari dengar nak hujah dengan orang. Tak. Kaki orang nak kena hujah sungguh lah. Tak puas hati ni. Tak. Aku kata dah tak boleh. Apa tujuan nak hujah orang habis. Tak. Niat dak kena. Lalu niatnya mana? Menuntut ilmu apa? Kerana nak menghilangkan kejahilan, tak boleh ada jahil, nak tahu bab hukum ni lagu mana ni. Tak takut berdosa. Ni baguslah. Kalau niat kerana nak berdebat, kata Imam Ghazali, mana orang ni telah tertipu oleh tipuan daya syaitan. Tipulah. Tak. Bila dah debat boleh mana dia tahu bab hukum, dia lah apabila dia menang, mana? Dia kata akulah, orang pengikut aku belaka. Tak. Dia tak boleh menang, tak mengalah. Dan lagi pula dia kata menjadikan ilmu sebagai alat yang digunakan untuk mengambil harta sultan. Tak. Dan lagi pula bila dia menuntut ilmu kan apa? Tak, kerana panggil biasa bila aku jadi ustaz, aku jadi mana tok guru kat boleh mengajar. Mana? Banyaklah orang dekat aku nak belaka boleh belaka lah. Orang minta boleh belaka. Bingat itu. Tak. Niat begitu habis. Dah mana? Bahkan Nabi kata orang yang niat kerana dunia, maka panggil berdosa lah. Tak orang ni. Bahkan panggil mana telah hilanglah agamanya. Dah habis. Tak, kerana dunia sana itu. Bahkan dia ni dia akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, menjual agama kerana dunia. Dan menjadikan dan memakan harta wakaf, harta anak yatim, harta orang miskin, harta orang Islam. Ada juga dia makan harta anak yatim. Tak, hari ni tulis mana pusat kebajikan jaga anak yatim. Tak, orang tengok Allah bagusnya jaga anak yatim. Tapi tak, bahagian boleh ke dia, bahagian boleh ke anak yatim. Tak, terkadang ada anak yatim ni boleh hikat je. Nampak pakaian buruk belaka, nampak derma banyak juga boleh. Padahal dia boleh ke dia belaka. Ni apa ni? Tak, sebab tu jangan tertipu dengan ulama jahat ni. Tak. Dan lagi pula kata anak-anak yatim. Sebab itulah Allah Taala kata orang yang mana makan harta anak yatim ni mana akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, sebab tu Nabi suruh kita pelihara anak yatim. Sebab tu siapa-siapa yang ada anak yatim di dalam rumahnya, dia pelihara anak yatim, maka dalam rumah tu ada rahmat. Tak, ada kasih sayang Allah Ta'ala. Maka dengan keberkatan dalam rumah, bila rumah ada pelihara anak yatim. Tak, kenapa? Kerana orang ni, anak yatim ni diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, yatim ni apa yang nisbah anak yatim ni, kalau kita kat manusia ni, iaitulah mati pok lah. Tak, tidak serupa binatang. Binatang mati ibu. Tak, mati ibu, bapak tu lah jaga. Tak, kalau mana baru yatim, kalau sekiranya panggil manusia, matinya anak. Tak, matinya ayah dia, mati meninggal. Dan anak yatim ni tak ke mana? Tak, dia kata ni Allah, dia ni yatim juga ni, berapa umur 60 dah. Dah apa dah nama dia yatim sungguh lah. Tapak mati pun yatim. Dah hak yatim hak nak disyarak ni, iaitulah hak sebelum daripada akhir balik. Dah tu yatim. Abah tu kalau sekiranya matinya ayah kan itu, mana tak boleh makan harta anak yatim. Dah tambah-tambah kita nak buat kenduri. Dah pas mati ni buat kenduri, buat tahlil lah. Dah tahlil ni benda bukan wajib. Dah dia harus saja. Tapi pahala ulama kata apa? Tak. Tak kisahlah tu. Masalahnya duit tu. Duit kalau tak kena cara silap-silap hari bulan,
Bila nak buat tahlil, dia ambil harta si ayah. Tak meninggal. Lalu si ayah tu dia ada tinggal anak yatim. Tak. Berkirlah puang ke lelaki. Maka tak boleh ambil harta tu nak pergi buat tahlil ke benda. Kenapa? Kerana takut bimbang ambil daripada makan makanan anak yatim. Tak. Bila makan harta anak yatim, habis pakai dosa lelaki. Tak. Sebab makan harta anak yatim tu bimbang tu. Kena jaga molek lah. Kalau orang nak buat tahlil arwah ke kemalaikan, kau nak ambil kau yang anak yatim, pakai duit sendirilah. Tak. Duit hak mak dia bukan duit daripada harta pusaka tau. Tak. Harta pusaka ni hak mana? Harta pusaka ni hak mayat tinggal. Tak, tu harta pusaka. Ada pun hak sedekah sebelum daripada mayat tinggal tu panggil pusaka tau. Tak, orang panggil dok lah. Tak, pusaka ni harta peninggalan mayat. Tak. Bila kata bila mayat meninggal, sebelum dia meninggal harta tu ada dah dengan dia. Tak, rumah dengan dia ada dah, duit ada dah dengan dia. Tak, dah sebelum dia meninggal apa orang sedekah tu, harta dia sebab dia ada lagi. Lepas daripada meninggal, orang sedekah mana? Tak, terkadang orang tak tabung tak. Tak, mana tak bekah, pergi sedekah. Hak tu tak boleh nak kata harta pusaka. Tak, cuma panggil tak masuk dalam bab pusaka tu. Tak, kalau nak buat mana, nak buat tahlil ke nak buat makan, boleh. Tak, kalau sekiranya anak yatim, orang ni tak ambil daripada bahagian anak yatim. Tak, Dan lagi pula dia kata di sepanjang hari mereka hanya menghabiskan waktu untuk mencari pangkat. Ya. Dan juga mencari kedudukan di hati manusia. Ya. Tiap-tiap hari ulama suk ni dia cari pakat. Ya. Lagu mana nak jadi ketua orang. Lagu mana nak jadi martabat orang. Lagu mana nak suruh orang ni hormat kepada dia. Tak, bila orang hormat pada dia, sudah. Tak, dia takut memang gitu. Dia takut apa? Kedudukan di hati manusia. Tak, supaya suka. Manusia ni suka semua ke dia. Tak, kalau manusia pergi mana? Pergi dengar kuliah, pergi tempat orang lain, dia dah suka lah. Tak, dia suka, mari tempat dia je. Tak, tempat orang lain tak suka. Ni, tengah daripadanya. Dan lagi pula untuk itu mereka sanggup menunjukkan segala kemahiran di hadapan orang ramai dan memperlihatkan kefasihan lidah mereka dalam berbahas dan berbincang. Tak. Bila duk beripu mesyuarat ramai-ramai, dia belakang lalu. Tak, buat macam-macam waktu ubik hujah ni gini. Tak, niat dia bukan nak suruh orang tahu hukum. Tak, niatnya supaya hujah dia orang pakai. Tak, sebab itulah orang panggil berbantah-bantahan ni ialah suatu perkara yang dilarang. Tak, sebab Nabi kata orang apabila dia berbantah, tak, balahlah berhujah. Lalu bila hujah dia ni salah, maka dia tidak membenarkan akan hujah dia salah. Ia salah sungguh. Maaf banyak lah. Tak, salah sungguh. Kita memang tidak faham sungguh. Tak, yang mengaku kata salah dia. Maka Allah Ta'ala akan bina mana akan bina mahligai di tepian syurga. Tak, orang yang tak pandai, ia mengakui akan kesalahan dia. Dan ada pun orang yang apabila dia tidak membantahi akan perkara yang sebenar. Benar dah ya. Tapi ada lagi orang hujah paling hebat sekali. Tak, mana kata hujah tu boleh pakai jugalah. Tak, lalu dia tidak membenarkan hak dia. Tak, dia kata tu molek dah tu tak apa dah. Tak, kita bagi kalau tak molek boleh pakai lah kita. Tak, tapi hak dia tu nampak molek dia lagi. Dan hak dia pun molek juga. Tapi dia tak tidak mengiyakan kebenaran dia sana tu. Tak, dia pakai ya dah tu betul dah tu. Hak dia ayat tu. Tak, dia mengiyakan. Dia tidak lawan, maka dibinakan mahligai di tengah-tengah syurga. Allah Ta'ala akan bina. Mana mahligai mana iaitu istana. Di tengah-tengah syurga. Tak, Ralik payah nak ngalah ni. Tak. Ralik kalau ada perasaan mari pula dengan nafsu amarah. Dengan syaitan pula duk cocok. Mari pula orang cocok tak. Allah dia kata hujahmu ni orang tak pakai. Kalau aku ni aku gidah tu. Tak. Mari orang tu pula melagilah baru pula dalam. Tak. Sebab itulah nak boleh orang tawaduk ni lah. Payah sekali. Tak. Sebab tu Nabi kata besar. Tak. Orang yang mana boleh tidak berbantah-bantah tak balah. Tak, kerana apa? Salah satu daripada maksiat lidah iaitulah suka batah, suka balah. Orang buat ni, dok kena buat ni. Tak, buat ni dok kena belaka dia seorang je kena.
Tak. Dan lagi pula dia kata melainkan pada bab agama, tu tak boleh lah. Tak, tu dia kena tak berbantah-bantah. Kalau nampak agama tu jadi cela. Tak, seperti mana orang hina Nabi SAW, maka ni tak dikatakan, maka wajib dia berbantah-bantahan. Tak, dia kena beritahu lah. Tak, pada segala bab tentang agama. Dan dia kata ini pun dengan syarat adanya kelapangan waktu. Mana ni? Semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tak, ilmu manfaat ni ya ada sebut tu, kena tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin lah. Tak, karangan Imam Ghazali 8 jilid. Tak, tak dia. Tak. Karangan kitab Ihya Ulumuddin. Dia membicarakan tentang bab hati ambil daripada bangun tidur sampai dah mana tidur pula. Ni hak dibahas kecil-kecil matang je. Tu syarah. Mana banyak lagi bahasan-bahasan dia. Tak. Panggil nak jaga adat ni molek. Bukan orang yang ada kitab Ulumuddin ni, mana dia akan terselamat, kata Imam Ghazali. Mana rumah dia selamat daripada kebakaran. Tak. Mana? Apa kitab Ihya Ulumuddin. Tak, karangan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan lagi pula semua ilmu yang bermanfaat itu telah kami sebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka jika engkau tergolong daripada ahlinya, mana? Ahli orang yang mencari ilmu yang bermanfaat itu, maka hasilkanlah olehmu akan dia dan amalkanlah dengan isinya dan kandungannya. Tak. Kalau sekiranya kamu tergolong daripada orang yang mencari ilmu yang bermanfaat, tahu dah ilmu ni sekian-sekian, maka hendaklah kamu amal akan ilmu ini. Tak. Mana? Engkau dan juga dan amalkan dengan isinya dan kandungan-kandungan juga. Tak, begitu juga Al-Quran. Al-Quran ni bukan semata-mata untuk dibaca. Tak, kita baca saja Quran, tapi Nabi kata jangan jadi mengqara Al-Quran, jangan jadi orang yang baca Quran tapi Quran melaknat dia. Tak tahu ni? Tak, baca Quran dengan tidak belajar. Tak, ikut dah baca gilah. Tak, dah baca Quran dengan tidak tadabbur. Tak, bersalahan orang belajar. Dia walaupun baca salah, ngakak-ngakak, tapi dia pergi menutup. Dia belajar. Tak, sebab tu orang dalam belajar ni dimaaf oleh syarak. Tak. Sebab tu kalau orang tak belajar, malah aku belajar baca gitu dah. Tak, tak ada menututi dalam ilmu, dalam Quran pula. Takut memang Quran ni dia akan laknat si pembaca. Tak. Tapi baca Quran dia perlu dengan menututi dengan belajar lah. Tahu lagu mana cara baca Quran dengan sebutan tu. Tapi kalau orang ni dia belajar dah, lalu dia baca juga seorang. Tu yang salah. Tak, sebab dia belajar. Ke mana-mana pun dia usaha baca seorang supaya nak betul. Tapi dia belajar. Ya ada guru dia. Tak, ni di maaf. Dalam maafnya, orang tak belajar dia mula lagi. Tak. Dan orang baca Quran ni juga, iaitulah, tak, iaitu Iqra'ul Quran. Tak, bacalah oleh muka Al-Quran. Fa innahu, Nabi kata, ya'ti yaumal qiyamah, bahawa Quran ni dia akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih. Tak, menjadi pertolongan akan orang yang baca Quran. Tak, akan tolong, dia akan jadi syafaat, dia ada jadi sahabat kita. Tak, sahabat kita sebenar di akhirat mana? Amalan kita ni. Tak, dia akan menemang kita pada dalam kubur. Tak, hak benda lain tak ada dah. Tu lah yang akan menemang. Dan lalu pula dia kata, hasilkanlah olehmu dengan akan dia dan amalkanlah dengan isi. Amalkanlah dengan isi dan kandungannya. Kemudian setelah itu engkau ajarkan pula kepada orang lain. Nah, bila tahu dah ilmu Ihya Ulumuddin, guana amalan dia, dah guana tata tertib, guana adab-adab dia, maka hendaklah kamu pergi ngajar pula pada orang lain. Mana? Pergi belajar terdekat pada anak bini, kepada ahli. Tak, kerana Allah Ta'ala kata ku anfusakum, tak, peliharalah diri kamu, wa ahlikum,
dan ahli keluarga kamu. Siapa dia? Anak isteri. Tak, dalam keluarga kita. Tak, pelihara daripada mana? Tuhan kata, naron, daripada api neraka. Tak, wahai manusia, wahai orang mukmin, taklah mu pelihara jaga moleklah ahli diri kamu dan ahli keluarga kamu. Jangan masuklah kamu di dalam api neraka Allah Ta'ala. Nak jaga mana? Dunia ni. Nah, dunia ni nak kena jaga. Kalau dunia ni molek, akhirat molek lah. Kalau dunia tak molek, akhirat pun tak molek juga. Lepas tu dia suruh ajar pula pada orang. Tak sekurang-kurangnya ajar pada anak bini. Tak, tentang cara mana nak ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, tentang lagu mana. Nak ajar dengan ilmu yang bermanfaat. Dan lagi pula dia kata, lalu ia mengamalkan dengan kemudian mengajak orang yang lain untuk mencari ilmu tersebut, maka orang itu akan dipanggil ta'zim, orang yang besar. Orang yang besar di alam malakut, seperti apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mana? Orang yang mengajak orang akan ke jalan kebaikan. Tapi tu Allah Ta'ala ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kamu mengajak orang pada kebaikan dan mencegah orang daripada kemungkaran, maka perkara tu terlebih besarlah. Sebab tu dia kata orang yang mengajak pada orang akan jalan kebaikan, ini dikatakan orang yang ta'zim, orang besar ni. Tak, orang besar, orang pekat ni bukan orang nanti mana? Dia ada panggil pakak dunia ni. Tak, dia ada nama ni. Tak, suhu. Tak, al-besar ni besar di alam malakut. Mana segala malaikat alam langit ni kenal belaka dia. Tak, dia tak mengajar orang. Nampak dia ngajar kapung ni. Tak, ngajar Quran je, tak ada benda pun, tak ada suhu benda pun. Tapi di sisi malaikat, di sisi alam malakut ni besar. Tak, orang kenal belaka dia ni. Tak, kenapa? Kerana dia ikhlas semata-mata kan Allah Ta'ala. Dan mencari redha Allah Ta'ala, mengajak orang kepada kebaikan. Ni. Dan lagi pula apabila engkau selesai daripada mencari ilmu yang bermanfaat dan selesai daripada memperbaiki dirimu pada zahir dan batin, dan masih lagi ada baki daripada waktumu, maka tidak mengapa waktu yang berbaki itu engkau gunakan untuk menuntut ilmu mazhab, ilmu masailil khilafiyah. Ilmu khilaf. Ilmu kadang panggil hak wajib fardu ain ni tiga ni lah. Ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tasawuf. Ilmu fiqh apa panggil bab robok tu, ibadat. Bab ibadat ambil daripada taharah sampailah habis segala perkara yang batalkan sembahyang habis tu. Dan juga bab puasa, tak lama nak sebab puasa pula. Daripada bab zakat, bab haji tu bab fiqh, bab usuluddin, bab i'tiqad, aqaidil iman. Kalau sini kau panggil ada belaka dah. Usuluddin pun ada orang ajar dah. Kau panggil fiqh pun ada dah. Tasawuf cuma tiga perkara, tiga rakaat. Dan lagi pula dia kata, mana ilmu khilafiyah, ilmu bab khilafiyah. Bab khilaf. Ni ulama ni kata gini, ni ulama ni kata gini, ni kata boleh, ni kata tak boleh. Mana khilaf? Sebab tu dalam bab ilmu fiqh ni dia ada khilaf. Tak banyak khilaf tafsir, tafsilun wa nazarun, tapi ada padanya tilik. Dan apa panggil perhati dulu. Ada tafsir. Ada tengok keadaan masalah itu. Ya ada khilaf lah. Ada pun bab i'tiqad dia tak ada khilaf. Tak, bab i'tiqad, bab usuluddin dia kena pegang kemah. Tak, orang kata Tuhan ada, tapi orang ni kata Tuhan ada tapi ada dia ni, tak, dia duduk sini, dia duduk lain. Tak, tu tak kebenaran Allah Ta'ala ni, bab i'tiqad dia tak ada khilaf. Dia kena pegang sungguh kata Allah Ta'ala ni ada sungguh. Ada lagu mana? Tak, ada cara dengan cara Tuhan ni. Tak, mukhalafatul arif bersama dengan segala perkara yang baru. Dan ni ilmu usuluddin. Atau ilmu bab khilafiyah ni ilmu fiqh lah. Tak, ilmu kita jari dalam bab mazhab ni. Tak, belajar bab mazhab Imam Malik, belajar bab mazhab Imam Syafi'i. Tak. Tapi tu kalau nak belajar tu kena kita paksa-paksa lah. Tak. Abang kita pakhah dia lah. Kalau macam surah ni kita mari ni sekadar nak lepas pada air je. Tak, sekadar boleh beramal gitu je. Tapi kalau nak lebih lagi, tak, dia kena cari tempat dia.
Tak ada tempat khas ngaji bab ilmu ni, ilmu bab khilafiah. Tak. Dan lagi pula dia kata, dan apabila kau selesai mencari ilmu, maka ilmu masail khilafiah, supaya engkau juga mengenali cabang-cabang ilmu fiqh dan permasalahannya yang juga terkadang timbul di waktu engkau berbuat ibadat, dan supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahannya yang diperselisihkan oleh orang ramai. Nah, terkadang dia kata kena ambil tahu juga. Mana? Sebab kita nak beramal. Dah terkadang kata, ni boleh tak gini ni? Dah. Kata apa ni boleh tak, boleh tak sembahyang ni sah tak ni? Dah, apa panggil khilafiyah. Dah. Dan lagi pula dia kata, supaya engkau mengetahui jalan tengah di antara segala permasalahan yang diperselisihkan oleh orang ramai ketika mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu. Tak, dengan pertengkaran mereka. Tak, ni apa ni duk baloh. Tak, dia kata tak boleh. Tak, semayang sunat ni kadak pun. Tak ada pun hadis kata boleh buat. Tak ada hadis. Sedangkan ulama kata ada. Tak, apa khilafiyah. Tak. Ulama panggil perkara yang ulama apa panggil khilaf pendapat tu. Tak, khilaf ni apa panggil? Ni kata gini, apa panggil boleh pakai belaka dua-dua. Tak. Ada oleh hawa nafsu, mana ikut hawa nafsu saja. Dah ikut dah kita buat ni lama dah kan. Dak kira lama bah hukum ni bukan buat lama dah. Dak bah hukum ni dia tengok mana hukum. Dak bukan tengok ni lama dah boleh buat dah ni. Dia tengok hukum lagu mana, keadaan hukum tu kata mana boleh dak. Dak pendapat ulama tu lagu tu kena kita sosok lah. Dak masalah. Dan ini pun dengan syarat adanya kalangan waktu setelah engkau menuntut ilmu fardu kifayah, tetapi jika nafsumu selalu mendorongmu meninggalkan membaca wirid dan zikir yang telah kami sebutkan, dan merasa berat untuk melaksanakan, dan ia sangat cenderung untuk menghabiskan waktu menuntut ilmu masalah khilafiyah tadi, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil mainkan engkau dan telah berhasil menanamkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu. Lalu kata Imam Ghazali, kalau sekiranya seorang ni mana? Dia sibuk dengan belajar ilmu khilafiyah. Tak, ilmu ni mazhab ni kata gini, ni mazhab ni kata gini, boleh tak boleh. Tak, dok bala ni kata kunut Nabi tak buat, ni kata kunut Nabi buat. Nasi. Tak. Apa ni dok bala. Sedangkan di sisi mazhab kita duk belajar dulu memang kunut ni sunat. Tak, ni dak bila-bila bolehnya ilmu baru, belajar mana tak boleh. Tak, ni kata apa panggil mana lagi? Tak, maulud tak boleh buat. Macam-macam. Tak, jadi khilafiyah, jadi duk balah tu. Tak, sedangkan apa tak ada pun Nabi larang boleh buat maulud, tak boleh buat maulud. Tak, sedangkan Nabi pun tak ada larang dengan perkara tu boleh buat. Tak kena balah dah. Tak, benda tu bukannya bawa jadi haram kalau kita buat pun. Tak. Lalu dia kata, mana siapa meninggal baca wirid. Ya, amalan zikir tak buat dah. Wirid amalan khas tak ada dah. Mana duk sibuk dengan ilmu bab khilafiyah ni. Tak duk balah ni tak boleh, boleh. Tapi bila kata boleh buat, ingat ke buat tak buat juga. Katalah ingat ke tak ada dalil, ada dalil tak buat juga. Nak cuma dia sana tu nak hujah saja. Balik buat tak mau buat. Cuma nak balah saja. Ni sebab tertipu oleh golongan syaitan. Tapi kalau orang ni duk sibuk dengan ilmu khilafiyah, mana ilmu bab cara ni lah, bab hukum hakam ni, maka ditinggalkan akan segala wirid-wirid, akan segala berzikir-zikir, akan amalan pun ditinggal dah. Maka tahulah engkau bahawa orang ni telah tertipu daya oleh syaitan. Tak, syaitan pun celah, dia kata molek dah ni mubalah sungguh lah. Tak, dengan orang ni giam. Tak, lalu semayang Tuhan pun tak ada buat dah. Tak, amalan lain tak mana sibuk ni dengan ilmu ni. Tak, amalan pun tinggal dah. Maka katanya telah tertipu daya syaitan, tertipu dah. Tak dia ni. Dan lagi pula dia kata, maka ketahuilah bahawa sebenarnya syaitan telah berhasil mempermainkan engkau dan telah berhasil menaklukkan suatu penyakit yang sangat berbahaya dalam hatimu. Itulah cinta pangkat dan harta benda. Dia kata itulah sebenar cinta pangkat dan harta benda. Dia katakan ulama su sana itu.
Tak. Sedekah panggil ulama dulu buat belah kedah benda ni buat ada belah kedah boleh buat. Tak. Walaupun hadis tu dengan hadis dhaif dia mari timbul pula kat belakang ni. Tak, timbul macam-macam. Tak, dengan orang ni bid'ah. Tak, hukum dua perkaranya, hukum iaitu lah bid'ah dengan sunnah. Tak, sedangkan hukum hakam dalam agama ni ada 5. Nah, ada 5. Mana wajib, wajib, sunat, makruh, haram, harus. 5 perkara. Tak ada hukum ni, hukum mana buat ni? Hukum dia bid'ah, tak ada. Oh, dia buat bid'ah. Tak. Kalau ada orang kata ni, bid'ah buat benda ni, bid'ah. Sebab apa? Sebab tak ada dalam hukum kata hukum ni ialah bid'ah, tak ada. Nah, bid'ah ni ialah perkara yang baru. Yang tak ada contoh pada zaman Rasulullah. Nah, tapi walaupun benda tu tak ada, selagi mana perkara tu tak ada larangan daripada Nabi. Nabi tak larang benda tu. Nah, tapi tu ada Nabi kata, "Masanna hasanatan fil Islam, hasanatan barang siapa yang menunjukkan akan satu jalan kebaikan di dalam Islam itu, falahu ajruhu minha, maka baginya satu kebajikan." Nah, benda-benda yang Nabi tak pernah buat, tapi benda ni tak dilarang oleh Nabi, tapi benda ni ada kebaikan dalam Islam. Mana? Seperti menyambut Maulid Rasul. Tak. Sambut Maulid Rasul ni Nabi pun tak buat benda ni. Tak, Nabi apabila masuknya mana majlis Maulid, mana iaitulah Nabi SAW, mana dia berpuasa. Tak, puasa. Nabi tak ada buat. Kerana kita ni lah ada buat selawat program. Kenapa? Kerana nak menyatakan, nak membesarkan akan Nabi SAW. Tak, itu perkara yang diharuskan oleh tak, para alim-alim ulama. Kenapa? Apa panggil tu? Dia ada ilmu kias. Tak, dia ada ilmu ijma' ulama. Dia ada ilmu kias. Tak, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' ulama dan kias. Tak, ada orang yang kata tak pakai Quran dengan hadis sudah. Tak, pakai Quran dan hadis. Tak, terkadang ada Quran ni dia wari dengan ayat zahir. Tak, kita pun tak boleh nak faham. Lagu mana ni faham betul-betul. Seperti mana? Tak, suruh basuh kepala. Tak, ru'usakum. Tak, wa arjulakum. Tak, kamu basuh kepala. Basuh lagu mana? Tak, nak basuh perhabis ke? Nak basuh sikit? Tak, ayat. Tak, ni bahasa daripada ulama. Oh, basuh kena mana? Faham ulama? Tak, basuh sebahagian kepala pun padang dah. Masuk dah kepala itu. Tak. Ni kata tak. Ni tak kena basuh habis kepala. Ni kilah ulama. Maksudnya betul belakang sebab apa? Dalam Al-Quran kata, ru'usakum taklah basuh kepala. Basuh lagu mana? Tak ayat cara basuh. Tak, maka ulama lah tahu ayat cara basuh ni. Basuh sebahagian pun sah dah. Tak, cara kena kepala. Ambil lah. Habis itulah mudahnya panggil mazhab ni. Mana sebab itulah kita ikut. Kalau tak ada para ulama, habis pening habis. Tak. Dan lagi pula dia kata, oleh itu hendaklah engkau berhati-hati supaya engkau tidak tertipu dengan godaan syaitan. Lalu nantinya engkau akan menjadi alat tertawanya tawa syaitan, maka ia membinasakan akan engkau dan akan mengolok-olokkan engkau. Tak. Maka jangan tertipu. Oleh itu engkau kena berhati-hati. Tak, kena hati-hati. Mana? Iaitulah dengan ilmu lah. Tak. Sebab tu nak boleh lari daripada tipuan godaan syaitan. Mana? Iaitulah ilmu dan juga amal. Tak. Sebab syaitan ni apa panggil dia amat sulit sekali. Tak. Dia panggil dia godaan dia ni sangat halus je. Tak. Terkadang dalam keadaan tu sedar galik. Tak. Apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid-wirid dan ibadat yang telah kami sebutkan. Dan katanya, apabila engkau telah mencuba mengamalkan wirid dan ibadat yang telah kami sebutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma salli. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.